Hello guys, what's up, and welcome back to my channel. Alright guys, so akhirnya sekarang ni kita kembali lagi dengan perkongsian kisah seram yang saya akan ceritakan kepada korang. Okay, ya memang dah lama dah kan, kita dah share, kongsi kisah ataupun pengalaman seram yang pernah dialami, yang betul-betul dialami oleh seseorang, termasuk saya sendiri. Saya juga ada pengalaman saya sendiri pasal benda-benda seram macam ni lah kan. Alright, so sebelum saya berkongsi kisah ataupun pengalaman-pengalaman yang seram ni, saya nak beritahu yang semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kepada korang, yang saya akan kongsikan kepada korang ni adalah kisah yang betul-betul dialami, yang betul-betul berlaku. Bukan yang saya reka sendiri, bukan. Di mana cerita-cerita, di mana kisah-kisah yang saya akan kongsikan ini adalah daripada perkongsian kawan-kawan saya. Ada juga yang dari subscriber. Ialah bukan, walaupun subscriber sikit kan, tapi dah adalah subscriber yang hantar kisah seram dia orang kepada saya. Okay, so kepada mereka yang nak share kisah ataupun pengalaman seram mereka, korang boleh share kisah korang tu kepada email saya. Saya ada letak email saya dekat description box di bawah. Selain tu, saya nak beritahu untuk kisah seram kita ini, kalau korang perasan, saya ada upload dia punya intro. Pada, kalau tak silap saya, dah sebulan dah kot intro tu saya dah upload. Tapi saya belum ada masa untuk buat video seram sebab saya busy dengan saya punya kuliah, kelas online semua tu. Alright, so ya, itu dia punya, itu kalau korang tengok intro ni, intro yang kita akan tengok lepas ni, ini adalah intro untuk pengkongsian kisah seram. So bila korang tengok intro ni, automatik korang akan tahu yang saya akan menceritakan kisah ataupun pengalaman seram kepada korang. Alright, so guys, tanpa membuang masa, kita terus ke intro kisah seram kita kali ini. Let's go. Alright guys, so itu dah tadi kita punya intro, and sekarang ni kita teruskan dengan perkongsian kisah seram yang saya akan ceritakan kepada korang. Okay, so untuk pemilik kisah kita yang pertama ni, kita gelar nama dia dengan nama Ambrose, bukan nama sebenar, bukan nama sebenar. Dan benda ni, kejadian ni berlaku ataupun dialami oleh si Ambrose ni tadi. Dia baru sahaja menyambung pelajarannya ke peringkat diploma, iaitu di UiTM, Sarawak. Cuma kita tak perlu beritahu lah kampus yang mana satu. Okay, Ambrose kata dia masih boleh ingat apa yang dia alami ni, ataupun kejadian seram yang dia alami ni, sebab walaupun masa tu 2019 kan, sekarang dia dah 2022, tapi dia masih ingat sebab memang benda tu memang dia tak boleh lupa lah dalam hidup dia, kejadian seram yang berlaku pada dia. Alright guys, so Ambrose kata dekat dia orang punya kampus ni, dia orang punya asrama ataupun kolej kediaman dia orang ni, dia terletak agak jauh berbanding dengan blok-blok lain yang ada dalam kampus tu. Okay, dia kira macam agak terperencih masuk ke dalam kampus tu. Alright, so asrama dia orang ni ada 4 blok. Okay, iaitu asrama perempuan. Okay, by the way, si Ambrose tadi, si pemilik cerita ni adalah seorang perempuan. Okay, kawan saya ni seorang perempuan. Mengikut yang diceritakan oleh si Ambrose, dia orang punya asrama ni ada 4 blok. Tetapi masa dia orang masuk tu, dia orang mendaftar tu, hanya ada 3 blok sahaja yang dibuka, iaitu blok 1, 2 dan 3. Manakala blok yang keempat pula ditutup bagi tujuan membaik pulih. So maksudnya hanya blok depan saja yang dibuka. Okay, dan Ambrose kata dia orang punya blok ni ada 5 tingkat, and dia tinggal dekat blok 3 tingkat 2. Kisah ni terjadi pada pertengahan bulan kedua. Si Ambrose tadi dah tinggal dekat asrama tersebut. Okay, masa tu dia dengan 3 orang roommate dia, Ambrose kata dia orang dah jadi best friend dah sebab dah lama kenal kan. So dia orang dah jadi kawan rapat apa semua. Okay, so pada suatu malam ni, seperti biasa dia orang ni, si Ambrose tadi, Evie, Lynn dan Ellie, itu nama 3 kawan dia yang tadi tu, dan bukan nama mereka yang sebenar. Diorang ni sibuk, masing-masing sibuk melakukan kerja diorang. Ini seperti yang diceritakan oleh Ambrose lah.
yang diceritakan oleh Ambrose kepada saya. Masa tu Ellie dengan Lin tengah menyiapkan assignment diorang. Manakala si Ambrose ni pula, Ambrose dengan AV ni hanya berbual kosong sambil berbaring dekat diorang punya katil lah. Okay. Ambrose kata bilik diorang ni memang cukup untuk 4 orang sahaja, di mana dalam bilik diorang tu ada 2 katil double decker. Lepas tu adalah amari macam biasa, macam kita punya asrama biasa kan. Ada amari, ada ada meja untuk belajar apa semua tu. Okay. So si Ambrose tadi ni, si Ambrose dengan Ellie ni, diorang selalu tidur dekat bawah. Maksudnya dekat atas lantai. Bukan atas lantai, salah. Diorang tidur dekat bawah. Maksudnya tilam diorang tu diorang letak kat lantai, tidur kat bawah. Sebab selalunya biasanya kalau waktu malam tu memang agak panas lah kat dalam diorang punya bilik, walaupun ada kipas. Okay. Si Ambrose tadi ni tidur berdekatan dengan pintu bilik diorang, untuk pintu keluar dari bilik diorang. Manakala si Ellie ni pula yang sama tidur dengan si Ambrose tadi ni di sebelah dia je lah. Okay. So yang kawan yang diorang tadi tu, yang si apa nama, AV dengan si Lin ni, diorang tu tidur kat katil masing-masing. Alright. So kira-kira pukul 3:30 pagi. Okay, masa tu tiba-tiba si Ambrose ni dia terasa nak buang air kecil. Okay. So dia pun terbangun lah kan. Dia terbangun. Masa dia nak pergi tandas tu, dia pergi kejut lah si kawan dia tadi, si Ellie ni. Okay. Bila dia kejut-kejutkan kawan dia ni, memang dia nak minta teman si Ellie tadi. Bila dia kejutkan kawan dia tu tak bangun. Dia macam apa kau kata, tidur mati. Memang tak terkutik langsung pun. Bila si Ambrose tadi ni nak kejutkan kawan dia tu, memang tak ada nak gerak langsung. Bila si Ambrose tu tengok si Ellie ni macam tak boleh bangun ni, so dia pun kejutkan diorang lagi ni, si AV dengan yang seorang lagi tu pun tak bangun juga. Maksudnya memang dua-dua memang semua member dia memang tak bangun lah masa tu. Okay. So apa lagi lah kan, bila si Ambrose ni tengok diorang ni tak nak bangun, pergilah ke tandas tu seorang diri. Okay. So sebenarnya dia si Ambrose kata masa dia pergi seorang tu memang tak ada rasa apa-apa lah, memang tak ada rasa seram apa semua. So, cuma yang dia risau je, cuma dia risau saja kan, nak pergi keluar dari bilik seorang-seorang waktu pagi-pagi macam tu, dalam masih gelap, pukul 3:30 pagi guys, korang bayangkan. So selesai saja semua urusan, lepas dia dah buang air kecil apa semua tu, si Ambrose tadi ni pun pergi ke sinki untuk cuci tangan. Alright. So tak tahu kenapa Ambrose kata malam tu tandas diorang tu, okay, dia terasa memang rasa seram. Tak tahulah kenapa rasa seram apa semua. Memang ada rasa perasaan seram tu tiba-tiba muncul. Tak tahu kenapa tiba-tiba muncul. Lepas tu tambahan lagi diorang punya tandas ni, ada tandas diorang ni ada yang dah rosak. Lepas tu ada yang dah kotor lah, dia kata, sebab itu kan tandas kongsi satu blok. Okay, bukan satu blok, satu tingkat tu. Okay. Masa tu dia tak adalah rasa yang macam ada benda-benda aneh apa semua berlaku kan, macam ada benda mengintai ke, tak adalah dia rasa macam tu. Sebab dia kata masa tu dia masih lagi mamai, mengantuk. Korang bayangkan pukul 3 pagi korang pergi tandas, mesti dah mata pun masih lagi tutup kan. Okay. Tiba-tiba si Ambrose ni terdengar bunyi ketukan. Dari tingkap tandas orang tu. Kalau korang perasan, tingkap tandas kampus ataupun asrama, dia selalunya tingkap tandas tu berada dia tinggi kan dekat atas kita punya tandas tu. So dia punya tingkap tu jenis windshield, korang tahu yang jenis main tolak ke atas macam tu. Okay. Tingkap tu tiba-tiba diketuk. Ada bunyi ketukan sebanyak 3 kali. Tuk. Dia macam tu lah, lebih kurang macam tu. So bila si Ambrose ni terdengar bunyi tu, dia betul kejut lah. Macam mana boleh tiba-tiba ada orang ketuk cermin? Sedangkan masa tu pukul 3 pagi, yang tak logiknya itu memang bukan orang. Sebab macam mana ada orang yang boleh ketuk tingkap 2 dari luar, takkan orang tu terapung. Tak mungkin orang yang ketuk tu terapung kan. So memang ada benda lain lah kat situ. Memang benda lain lah yang tak tahu, mungkin nak mengacau si Ambrose tadi. Tapi memang masa tu memang si Ambrose dia dah tak kisah lagi, dia dah memang rasa seram gila.
So dia pun tak berlengah lagi, dia pun terus lari ke bilik dia balik. Bila si Ambrose tadi sampai dalam bilik dia, dia pun dia pun memaksa dirinya untuk tidur. Dan keesokan harinya barulah dia dia beritahu kawan-kawan dia yang dia ada kena gangguan semalam masa dia pergi tandas tu. So bila dia beritahu kawan dia ni, adalah kawan dia ni macam ada yang tak terkejut, ada yang terkejut. Mungkin pernah kena ganggu, mungkin pernah melalui apa yang si Ambrose tadi ni lalui malam tu. Kawan dia pun say sorry lah kan, sebab tak dapat nak teman apa semua, nak teman dia pergi tandas apa semua. Okay, so si Ambrose dia pun tak apalah kan, tak apalah, it's okay, benda biasa je, normal. Cuma memang apa yang berlaku malam tu memang si Ambrose tak dapat lupakan sampai ke hari ini. Okay guys, so itu dia tadi kita punya kisah yang pertama yang saya nak ceritakan kepada korang, yang dialami oleh si pemilik cerita ni, si Ambrose tadi ni. Okay, so bunyi tingkap yang diketuk pukul 3 pagi. Korang rasa korang pernah tak alami benda ni? Cuba komen kat bawah. Okay, and kita akan bersambung dengan kisah yang kedua untuk video yang akan datang. Okay, so guys, stay tune untuk video yang akan datang. And saya buat macam ni sebab supaya video ni tak terlalu panjang lah. Sebab yang kita tengok tadi, yang pertama tu agak panjang. Okay, so yeah, see you guys on the next video. Dan kita akan ceritakan untuk kisah yang kedua, di mana sebenarnya si pemilik cerita ni dia ada kongsikan, kalau tak salah saya, dalam 6 cerita, okay, yang dikongsikan oleh si Ambrose ni. So guys, saya akan ceritakan kisah-kisah yang lain tu pada video-video yang lain juga. Okay, dan mereka yang belum subscribe dekat channel ni, korang boleh klik butang subscribe dan tekan butang share and like kalau korang suka dengan video ni. And I see you guys on the next video. Bye bye.